Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nak tunjuk cara menyelesaikan soalan yang melibatkan tajuk kadar tindak balas mengikut faktor-faktor tertentu dari segi teori pelanggaran. Kalau dalam bentuk peperiksaan ujian ke apa ke semua tu, kalau keluar soalan yang meminta untuk menjelaskan dari segi teori pelanggaran, maka kamu kena tengok betul-betul soalan itu. Okey, sekategorikan ada dua kaedah. Pertama sekali, awak tengok soalan itu indirect. Yang kedua adalah merujuk kepada soalan perbandingan. Okey, so peringkat awal ni kita tengok yang melibatkan soalan indirect untuk kita nak menyelesaikan soalan yang melibatkan teori pelanggaran. Okey, faktor kepekatan. Okey, so bila faktor kepekatan bahan tindak balas. Okey, kepekatan bahan tindak balas. Maka awak tengok dalam buku teks, okey, buku teks tingkatan 4 ini. Okey, so dalam buku teks tu dah diberi cara nak menjawab yang terbaik. Awak tengok ni. Okey, so bila faktor kepekatan, awak kata kepekatan bahan tindak balas bertambah. Ini adalah poin yang pertama. Okey, yang kedua, bila sebut kepekatan, awak kata bilangan zarah per unit isi padu bertambah. Itu poin yang kedua. Lepas tu awak terus kepada frekuensi pelanggaran. Antara zarah-zarah ni awak potong. Okey. Sama juga dengan frekuensi pelanggaran berkesan. Antara zarah-zarah potong. Okey. Last sekali barulah kadar tindak balas bertambah. Okey. Untuk faktor kepekatan dan tekanan, explanation dia sama. Awak kena ingat step dia 1, 2, 3, 4, 5. 5 step awak perlu tulis. Ni, kalau kepekatan awak tengok. Awak kena kata kepekatan bahan tindak balas bertambah. Tekanan gas bertambah. Sama juga dengan kes poin yang kedua ni. Bilangan zarah per unit isi padu. Bilangan zarah gas per unit isi padu. Ni melibatkan tekanan gas. Bukan tekanan main-main, tekanan gas. Okey? Boleh. Tetapi soalan jarang tanya tentang tekanan. Okey? Tapi explanation dia untuk teori pelanggaran sama kes. Okey, so sekarang frekuensi pelanggaran antara apa dengan ni bertambah, awak tengok baik-baik. Saya nak kongsi kepada awak. Perkataan zarah-zarah tu awak tukar dengan perkataan sebaik mungkin untuk ni. Okey. Perhati baik-baik. Okey, untuk tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik. So, kita bina persamaan ion. So, kalau zinc, pastikan Zn. Kita tambahkan dengan asid hidroklorik. So, asid ni H+. Okey. So, dalam persamaan ion yang terlibat zinc dengan ion hidrogen. Okey. So, macam mana kita nak membina persamaan ion ni? Okey, kita tengok. Zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik. So, zinc bertindak balas dengan HCl akan menghasilkan zinc klorida. Tambahkan dengan gas hidrogen. Maka kita seimbangkan, kita letak 2 di sini. Maka persamaan ion, ini persamaan kimia. Okey, ini persamaan kimia. Maka kita bina persamaan ion. Maka Zn ini zinc. Kita tambahkan dengan 2H+ akan menghasilkan zinc 2+. Campurkan dengan H2.
Maka dalam persamaan ion ni awak dah hasilkan persamaan ion. Maka awak tengok, ini zinc, atom zinc. Ini ion hidrogen. Maka atom dengan ion ini dikelaskan sebagai zarah. Maka dalam soalan yang melibatkan teori pelanggaran, kalau kita tengok balik, frekuensi pelanggaran antara zarah-zarah tadi yang kita potong tadi, maka wajib awak tulis atom zinc dan ion hidrogen. Okey, kita pergi kepada teori pelanggaran bagi faktor saiz. Okey, awak perhatikan. So, bila saiz, kita mulakan dengan, kita kaitkan dengan jumlah luas permukaan bahan tindak balas, iaitu JLP. Okey? Boleh. So, bila saiz kecil, jumlah luas permukaan bahan bertambah. Maka poin yang seterusnya awak jawab, jumlah luas permukaan terdedah kepada pelanggaran bertambah. Okey. Poin seterusnya awak tulis frekuensi pelanggaran antara, nampak zarah-zarah ni awak potong. Kalau melibatkan tindak balas zinc dengan HCl tadi, maka awak wajib tulis atom zinc dan ion hidrogen. Sama juga, poin yang seterusnya awak tulis frekuensi pelanggaran berkesan antara atom zinc dengan ion hidrogen bertambah. Kadar tindak balas bertambah. Boleh? Okey, kita pergi kepada faktor suhu. Okay. Untuk faktor suhu pula, awak kena tengok, kalau suhu yang tinggi, maka tenaga kinetik antara zarah bahan tindak balas bertambah. Okey? Ini boleh guna perkataan zarah. Lebih banyak zarah bertenaga untuk mengatasi tenaga pengaktifan. Maka frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah-zarah bertambah. Dia tak ada poin yang ketiga, iaitu frekuensi pelanggaran. Terus lompat frekuensi pelanggaran berkesan. Antara zarah-zarah ni awak potong macam biasa. Kalau zinc dengan HCl, atom zinc dan ion hidrogen, maka kadar tindak balas bertambah. Okey, tolong ingat ayat dia. Sekali lagi, suhu bertambah, tenaga kinetik antara zarah bertambah, lebih banyak zarah bertenaga untuk mengatasi tenaga pengaktifan. Terus lompat kepada frekuensi pelanggaran berkesan dan kadar tindak balas bertambah. Okey, kita pergi kepada faktor yang terakhir, iaitu faktor Manckin. Okey. So, bila tindak balas itu, macam contohnya zinc dengan HCl, okey, maka Manckin yang hadir adalah kuprum 2 sulfat. Ini popular. Tak ada Manckin yang lain, adalah kuprum 2 sulfat. Maka tindak balas ini, awak kalau melibatkan Manckin, awak kata eksperimen ini kehadiran Manckin. Bila kehadiran Manckin akan merendahkan tenaga pengaktifan. Itu poin yang seterusnya. Lepas tu poin yang seterusnya awak jawab, lebih banyak zarah-zarah bahan mencapai tenaga pengaktifan itu. So lebih banyak zarah-zarah bahan tindak balas dapat mencapai tenaga pengaktifan. Lepas tu sama dengan suhu tadi, maka frekuensi pelanggaran berkesan bertambah. Antara zarah-zarah ni, ingat, tengok tindak balas apa. Okey? Dan kadar tindak balas bertambah.
Okey, kita tengok untuk menjawab soalan teori pelanggaran melibatkan soalan perbandingan. Okey, sebagai contohlah. Okey, sebagai contoh faktor kepekatan. Okey, faktor kepekatan. Eksperimen 1 dengan eksperimen 2. Contohlah. Okey, contoh eksperimen 1 tu ia menggunakan asid hidroklorik. So, asid hidroklorik. Okey, kedua-dua asid hidroklorik juga. Okey, eksperimen lagi satu lagi adalah asid hidroklorik juga. Okey, didapati yang ini 0.001 mol pada sempadu. Yang ini 1.0 mol pada sempadu. Okey. So, kalau awak perhatikan, jelaslah bahawa eksperimen 2 ini adalah lebih pekat. Okey, ini kurang pekat ataupun cairlah. Okey. So, faktor yang hadir adalah faktor kepekatan asid hidroklorik itu perbezaan dari segi kepekatan. Okey, so macam mana kita nak jawab soalan ini? Soalan yang melibatkan perbandingan. Kalau boleh, okey, awak mulakan sebagai contoh faktor kepekatan. Okey, dari segi teori pelanggaran. Poin yang pertama, kepekatan asid hidroklorik. Okey, eksperimen 2 lebih pekat daripada eksperimen 1. Okey, poin yang kedua. Okey, kita ambil tadi faktor kepekatan iaitu apa dia? Bilangan. Okey, bilangan isi padu, bilangan zarah. Okay. Zarah ni, so ion hidrogen lah. Per unit isi padu bagi eksperimen 2 lebih besar ataupun lebih bilangannya bertambah, lebih maksudnya bertambahlah, lebih tu janganlah. Okey, bertambah berbanding eksperimen 1. Lepas tu poin yang ketiga, awak teruskan kepada frekuensi pelanggaran antara atom zinc dan ion hidrogen bagi eksperimen 2 lebih besar, bertambah, okey, lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Poin yang keempat, awak guna terus frekuensi pelanggaran berkesan. Okey, antara apa? Antara, awak sambung ayat yang poin, sambung ayat poin yang ketiga. Awak sambung balik. Okey, dan yang terakhir, last kali macam biasalah, ayat yang kelima, kadar tindak balas eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Maka ada 5 poin semuanya. Wajib kamu tulis. Sama juga dengan faktor-faktor lain. Okey, faktor mangkin, faktor saiz, faktor suhu. Maka awak guna poin yang 5 perkara ni. Okey, kalau boleh banding. Buat banding. Buat satu ayat banding. Satu ayat banding. Okey, so jelas